تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل وسلم على عبدك النبي الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Masih kepada yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilan, barisan AJK Masjid Al-Sultan Kubang Krian ini, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian. InsyaAllah pada maghrib ini kita akan membincangkan qawaid yang keempat. Qawaid dalam bahasa Melayu dipanggil kaedah, dipinjam daripada bahasa Arab juga. Saya ambil buku ini asalnya adalah daripada perbincangan seorang tokoh ulama muda berasal daripada Jazirah Arab yang bernama Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbi. Beliau telah mensyarahkan ataupun mengambil beberapa potongan-potongan khas daripada Al-Quran, lantas diangkat dan menisbahkan potongan-potongan tersebut menjadi qawaid Quraniyah, kaedah yang diambil daripada Al-Quran yang boleh tiru kita amal selalu. Dia tidaklah bersifat teori semata-mata, melainkan bila kita dengar tu kita boleh amal selalu dah. Biasanya kita dengar tentang qawaid ini dalam bidang usulul fiqh, dia panggil qawaid fiqhiyah. Kalau orang mengaji fiqh dengan usul fiqh, cara-cara nak istinbat hukum, cara-cara nak lihat sesuatu masalah untuk melahirkan hukum, maka dia panggil qawaid fiqhiyah. Tapi dalam kaedah ini Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbi, dia telah melahirkan qawaid ataupun kaedah daripada Quran itu sendiri dahulu. Maka bila kita bincang tentang kaedah ini, tidak lain terus kita boleh amal insya-Allah. Kerana ianya adalah, dia sebenarnya kalau kita mengaji tafsir, dia termasuk daripada kaedah tafsir al-mawdu'i, dia panggil tafsir bertema ataupun tematik, exegesis dalam bahasa Inggeris erti yang sebut. Tafsir yang bersifat maudu'i, yang dipilih dengan tajuk-tajuk tertentu, lantas diangkat menjadi ataupun dinisbahkan dengan tafsir yang tertentu untuk kita terus boleh amal. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tarik perhatian tuan-tuan untuk terlebih dahulu kita cuba balik kepada sejarah ataupun usul tafsir ataupun tarikh tentang Al-Quran itu sendiri. Mengapakah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Quran yang diturunkan dan dianggap mukjizat yang paling besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan berkekalan sampai bila-bila? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Taala, kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya sampai bila-bila. Nahnu nazzalna Quran, kamilah yang menjaga Al-Quran itu, dan kami menurunkan Al-Quran itu, dan kami akan menjaganya sampai bila-bila. Inna nahnu nazzalna Quran wa inna lahu lahafizun. Dia akan jaga. Cumanya cuba kita perhati, kenapakah Al-Quran yang dipilih? Kenapa bentuknya Al-Quran? Kenapakah Al-Quran dianggap sebagai mukjizat yang besar? Kenapa? Bila kita balik tengok kepada mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, contohnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam banyak juga mukjizat dia. Namun mukjizat yang agak besar yang diberikan kepada beliau tidak lain bila beliau berhadapan dengan Fir'aun. Beliau telah diberikan, baginda Nabi Musa alaihissalam telah dianugerahkan dengan mukjizat, yakni menukar dia punya tongkat menjadi seekor ular yang besar. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada zaman itu sihir menjadi ilmu yang hebat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sihir merupakan ilmu yang paling hebat. Mereka yang menguasai sihir pada masa itu, maka kalau hari ini dalam kerajaan dia dapat jurusan A lah. Jawatan yang paling tinggi dalam kerajaan, jadi penasihat kepada Fir'aun. Maka Allah Ta'ala telah menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Musa berbentuk seolah-olah macam sihir, bahkan lebih hebat daripada sihir lagi.
Allah Ta'ala sengaja beri salah satu, kalau kita baca surah Asy-Syu'ara, diceritakan dengan jelas bagaimana Nabi Musa ditukar tungkatnya daripada tungkat menjadi ular yang begitu besar, lantah menelan ular-ular para sahir, ahli sihir ahli sihir Fir'aun. Maka ahli sihir Fir'aun pun akhirnya beriman kepada Allah Jalla wa'ala, kerana dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi Musa tidak lain melainkan kebenaran. Sebab itulah Nabi Musa dikurniakan dengan mukjizat yang berbentuk lebih hebat daripada sihir. Pada zaman Nabi Isa Al-Masih, pada zaman Nabi Isa, ilmu yang begitu hebat pada zaman itu, penemuan manusia sentiasa berevolusi, dia mencari, berfikir dan melahirkan ilmu-ilmu baru. Maka pada zaman Nabi Isa Al-Masih, ilmu yang paling hebat pada masa itu tidak lain ilmu perubatan. Orang-orang Yahudi pada masa itu hebat dalam perubatan. Maka mukjizat yang diberi kepada Nabi Isa tidak lain tidak bukan boleh menyembuhkan segala jenis penyakit, hingga dia punya kemuncak adalah boleh menghidupkan orang mati. Tu nak katanya, nak tunjuk mukjizat Allah Ta'ala kepada Nabi lebih hebat lagi daripada ilmu-ilmu yang ada pada atas muka bumi pada masa itu. Dan bila zaman Arab Quraisy yang berada di Jazirah Arab adalah golongan yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana bangsa. Sejarah Jazirah Arab daripada Nabi Ismail hinggalah kepada anak cucu cicit dia, sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka bersempadan dengan Rom dan Parsi, tapi mereka tidak pernah dijajah oleh mana-mana bangsa yang lain. Ini satu fakta yang mesti kita tahu. Dan ini telah menyebabkan ketulinan bahasa. Orang Arab begitu sekali tulen, kerana tidak ada percampuran dengan bangsa-bangsa lain. Adapun bangsa-bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa lain, contoh kita Melayu, lama kena jajah, 400 tahun lebih kena jajah kepada bangsa asing. Bermula daripada Portugis, pergi kepada Belanda, Inggeris dan sebagainya. Di Indonesia oleh Belanda lama, di Filipina oleh Portugis dan sebagainya. Maka sikit sebanyak telah ada pengaruh bangsa yang menjajah kita itu dalam budaya, cara bercakap, berfikir, bahasa dan sebagainya. Tapi orang Arab pada masa itu tidak pernah, dalam sejarah orang Arab selama beratus tahun, beribu tahun itu, mereka pernah dijajah oleh mana-mana bangsa. Walaupun dia bersempadan dengan Rom dan juga Farsi yang sentiasa kuasa besar dunia pada masa itu, yang sentiasa berebut pada peperang sesama sendiri untuk meluahkan wilayah kekuasaan mereka. Ini menyebabkan ketulinan bahasa mereka itu begitu hebat. Dan di sinilah orang Arab sangat tersohor dengan syair-syair mereka. Syair-syair jahili yang memuji-muji perempuan, syair-syair jahili yang memuji kekuasaan, syair-syair jahili yang mencerca lawan-lawan mereka, kabilah-kabilah yang berperang sesama sendiri. Dia berperang, terlebih dahulu nak perang, dia berbalas syair dulu, syair yang berbentuk mengeji sesama mereka, merendah-rendahkan dan sebagainya. Ini budaya pada masa itu. Dan bila Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW memang diketahui seorang yang tidak pandai bersyair. Walaupun ada pandangan kata Rasulullah tidak ummi. Ummi itu bermaksud bukanlah dia buta huruf. Ada pandangan ulama bincang perkara ni. Tapi pendapat yang masyhur kata Rasulullah adalah seorang yang ummi, tak erti baca. Bukan bodoh, tak erti baca. Namun ada pandangan di kalangan ulama mutaakhir ini yang membahaskan bahawa sebenarnya Rasulullah pandai baca dari awal lagi. Itu khilaf ulama, tak ada masalah. Tapi nak katanya bila Al-Quran turun, Al-Quran ni pula orang-orang Arab jahiliyah dia tahu, dia kenal Rasulullah daripada kecil lagi. Abu Jahal, Abu Lahab ni dia kenal Rasulullah. Orang-orang Arab lain sayang Rasulullah, kenal Rasulullah ni siapa, cara dia berkecek, cara dia sebut kata orang faham, orang tahu. Dengar suara macam mana, tiba-tiba Rasulullah pada umur 40, setelah dia mendapat wahyu daripada Allah, dia mula berkecek benda-benda pelik. Sebab apa? Dia mula bercakap dalam bentuk dia panggil seolah-olah dia sedang membaca. Dia sedang membaca suatu benda yang ditatap begitu. Kita baca Al-Quran macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila Rasulullah mula baca ayat-ayat suci Al-Quran dengan susunan bahasa yang teratur, orang Arab tahu ini bukan Muhammad yang bercakap. Tiba-tiba kita balik rumah lepas ni,
Assalamualaikum, bagi salam ke bini. Dia ni buka pintu. Wahai adindaku, kakanda rasa pada malam ini kakanda nak makan nasi, nasi dagang. Bini tengok, ai pelik. Tok lelaki aku tak rajin sepanjang daripada tahun menikah kecek gini. Apa begitu keadaan Rasulullah tu? Sebab orang tahu Rasulullah cakap macam mana. Hari-hari duduk dengan dia, hari-hari jumpa. Cara Rasulullah kecek macam orang lain. Tapi tiba-tiba pada umur 40, setelah dikatakan beruzlah di Gua Hira dan sebagainya, bila balik mula kecek benda-benda yang seolah-olahnya falsafah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Orang terkejut, mari mana kecek gini? Orang Arab terkejut. Sebab hebat-hebat orang Arab pun dia tak cakap dalam bahasa yang begitu. Dan di sinilah bermulanya nak katanya mukjizat Allah Taala bila bui saja Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu demi satu, maka orang Arab sebenarnya telah mengiktiraf dan tahu yang Muhammad sebut ni bukan kalimah daripada Muhammad. Maka marilah tuduhan-tuduhan Nabi Muhammad ni seorang ahli sihir. Kerana memang ahli sihir ada penyair syuara. Dalam Quran ada surah Asy-Syu'ara, 6 ayat akhir dalam surah Asy-Syu'ara itu menceritakan tentang penyair-penyair yang mereka ini sesat dan mereka ini bersyair tidak kerana Allah, melainkan kemudian beberapa orang, Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah dan sebagainya, beberapa orang sahabat Nabi yang merupakan penyair yang akhirnya bersyair, berseni, melahirkan karya-karya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Islam itu sendiri. Nah, jadi salah seorang daripada penyair Arab yang hebat pada masa itu namanya Abdullah bin Rawahah, bukan Abdullah bin Rawahah. Namanya subhanallah, tadi baru ingat, tak ingat dah. Namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah seorang penyair yang hebat jahili. Hampir tidak ada orang mampu untuk lawan bila dia bersyair. Hebatnya Walid bin Mughirah ini. Walid bin Mughirah bila dia bersyair, orang kena dengar, hebat sangat. Dia kata dia tak puas hati, dia nak pergi jumpa dengan Rasulullah. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir surah Asy-Syu'ara 6 ayat terakhir itu, dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Azhar dan sebagainya ada sebut perkara ini. Bila dia pergi jumpa dengan Rasulullah, kononnya nak berdebat, nak berlawan syair. Nak berlawan syair. Dia kata Muhammad ni hebat sangat, mari kecek benda-benda hebat-hebat. Dia nak pergi cabar. Bila dia pergi dengar Rasulullah baca Quran, dia balik jumpa kaum dia, dia kata tidak lain apa yang diucap oleh Muhammad itu bukan kata manusia. Bila aku dengar itu seolah-olah aku masuk dalam sebuah taman. Yang taman itu penuh dengan buah-buah yang indah-indah, yang ranu-ranu, yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, yang dalam taman itu begitu indah sekali, suasananya nyaman dan sebagainya. Nak kata ungkapan dia bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Quran, baca Quran kepada dia, dia terngamam dengan keindahan uslub bahasa Arab Al-Quran itu sendiri. Ini menandakan Al-Quran bukan kalam manusia, melainkan kalam daripada kalam Allah, iaitu kalam mukjizat yang agung sekali. Tapi apa hari ni kita baca Quran tak seru apa-apa? Itu persoalan yang kita kena tanya. Bapa yang ini bila Tok Imam baca ni sembahyang subuh, baca surah As-Sajdah, kita tak rasa apa. Bila baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sepatut getar hati kita. Allazi khalaqal mauta wal hayah, yang menjadikan kehidupan dan kematian. Patut kita rasa getar dalam hati. Dah banyak lagi ayat-ayat azab dan sebagainya macam tu, tapi kita tak rasa apa. Tidak lain kerana kita ni orang yang jauh daripada memahami bahasa Arab itu sendiri, menyebabkan kita tak boleh nak rasa zub bahasa Arab Quran itu kerana kejahilan kita sendiri terhadap bahasa Arab itu sendiri. Bukan kita saja, orang Arab sendiri pun sepatutnya orang Arab tidak ada dah yang beragama selain daripada Islam, kerana Quran tu dalam bahasa Arab. Tapi kita pelik macam mana orang Arab boleh dia agama Kristian dan sebagainya selain daripada Islam, sedangkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Tapi itulah kerjaan Allah Ta'ala, kerjaan Tuhan kita. Dia nak tunjuk kekuasaan dia dengan kepelbagaian dan sebagainya, dan manusia akan bertanggungjawab terhadap pilihan yang mereka pilih itu kemudiannya dalam bab qada dan qadar.
Jadi jelas Al-Quran. Saya cukup terpesona bila seorang pendakwah, penceramah daripada Amerika, tuan-tuan, kelahiran Pakistan, yang membesar di Riyadh, beranak di Riyadh di Arab Saudi, dia orang asal Pakistan, kemudian keluarganya berpindah ke Amerika Syarikat, Dallas, Texas, Amerika Syarikat, yang kemudian dia bila membesar menjadi seorang remaja Amerika, walaupun dia beragama Islam, tinggal suaya apa semua, buat apa yang tak patut seorang remaja Muslim buat, tapi akhirnya hari ini dia menjadi seorang pendakwah yang bercerita seluruh dunia tentang ijazul Quran. Dan bila dia cerita tentang Quran, tuan-tuan, kita tak reti bahasa Arab tapi reti bahasa Inggeris sikit-sikit pun, bila dengar kita rasa subhanallah, ini betul-betul mukjizat daripada Allah. Siapa yang boleh buka YouTube, balik buka YouTube Ustaz Nu'man Ali Khan, dia mari buat syarahan di KL, buat program Bayyinah TV. Dia bina satu rangkaian TV, Bayyinah TV. Dia fokus untuk menafsir ataupun dia fokus tentang dakwah dia adalah untuk membina generasi Al-Quran, mengajak kepada masyarakat Islam untuk faham Al-Quran melalui bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab fusah. Dia bila dia ceramah dalam bahasa Inggeris, tapi bahasa Inggeris yang digunakan mudah, dan dia menyampaikan isi-isi Al-Quran, kita boleh tercengih dengan apa yang dia sampaikan. Dan dalam bahasa Melayu, tokoh-tokoh yang mampu menyampaikan tafsir yang begini masih kurang, iaitu memahami, menguasai Al-Quran dan uslub-uslub ilmunya dan menyampaikan kepada masyarakat sehingga terlihat subhanallah, ini kehebatan Al-Quran. Ustaz Nu'man Ali Khan, tuan-tuan boleh tengoklah dalam YouTube. Saya terlalu banyak terkesan dengan dia. Bahkan dia sekarang di Amerika buka Bayyinah Institute. Dia buka Bayyinah Institute untuk melahirkan lebih ramai pendakwah-pendakwah yang bercakap atas manhaj Al-Quran. Sebab dia kata dia tak sih dah khilaf apa-apa. Orang duk khilaf macam-macam dalam bahagian fiqh, dalam bahagian akidah. Orang khilaf dalam apa-apa saja. Meja-meja mengajar di masjid ni menjadi tempat bertempur para ustaz, sebab nak menegakkan hujah masing-masing. Dia kata ini masa balik kepada asal usul agama kita, yakni Quran, yang mana masyarakat Islam seluruh dunia hari ini sebenarnya jahil terhadap Quran. Maka dia pun mula melahirkan pendakwah-pendakwah yang boleh cakap tentang i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran, dari sudut lughahnya, dari sudut bayannya, dari sudut macam-macamnya Al-Quran itu, untuk orang yang tidak boleh berbahasa Arab dengan fasih tapi boleh rasa nikmat i'jaz Al-Quran itu. Subhanallah. Dia mari buat syarahan di tempat saya kerja di Karangkraf tu. Datuk Usamuddin, kita punya tokoh Kelantan pun, anak kepada Haji Yaakob yang mengasaskan sekolah Nailil Banak itu. Kita panggil dia buat syarahan secara umum, lebih kurang 10,000 orang mari, tuan-tuan, untuk dengar berbagai latar belakang, nak tahu apakah mukjizat Al-Quran. Rasa zuk tu bila dengar tentang i'jazul Quran, baru kita rasa nikmat. Okey ni rupanya, ni rupanya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita ni. Jadi saya teringatlah, saya tak silap saya, sama ada Ustaz Datuk Ismail Kamus ataupun Dr. Harundin pernah sebut dalam ceramah dia masa saya kecil-kecil dulu. Dia kata Al-Quran ini diturunkan di Mekah, diamalkan di Madinah, dicetak di Turki, dipertandingkan di Malaysia hampir 7 tahun. Walaupun kita tak berapa faham, tapi dari dulu-dululah, ingat daripada kecil, sinilah kita bertanding di BWTC, betul. Walaupun mungkin isinya kita tak faham, tapi bila kita dengar orang baca dengan sedap, kori-kori kita Haji Rahim lah apa semua dulu tu, bila dia baca tarik tu gak Nahwan Bayati lah apalah, kita pun Allah faham ke tak? Sedap. Faham tu nombor 2 dah, sedap tu dulu. Faham tu nombor 2 dah, sedap tu dulu. Jadilah ni, tuan-tuan, dengan teknologi yang semakin meluas, dengan rujukan ustaz-ustaz kita pun makin ramai, balik daripada Jordan, balik daripada Mesir, balik daripada Maghribi, balik daripada Saudi, banyak balik ni alim-alim belakang ni fasih bahasa Arab. Saya pun nak masuk semula mengaji untuk fasihkan bahasa Arab, tak apa kemah lagi ni, supaya lebih mantap untuk kita nak kefahaman kepada masyarakat tentang Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak, tuan-tuan? Jadi bila saya jumpa buku ini, Qawaid Quraniyah 50 qaidatan Quraniyatan fi nafsi wal haya, yang dikarang berdasarkan satu syarahan rancangan televisyen oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbi, seorang tokoh ulama muda daripada Jazirah Arab, yang ada rancangan TV dia menyampaikan syarahan-syarahan berkala
yang kemudian dia mengambil syarahan tersebut untuk dibukukan. Syarahan adapun rancangan TV itu dia hanya sampaikan dalam masa 20 minit lebih kurang begitu. Jadi bila begitu, siaplah sebuah buku yang dia sebut di awal mukaddimah, dia kata sebenarnya daripada Quran ni ada lebih 100 lebih kaedah yang aku jumpa, tapi aku kecilkan jadi 50, dan aku tidak hanya menyempitkan hanya perbincangan tentang hukum hakam. Satu lagi persoalannya kita di Nusantara Malaysia ini, bila saja nak cakap tentang Islam, nak mengajar di masjid surga, mestinya yang kita fikir adalah tentang hukum hakam sahaja. Sedangkan syariat Islam itu terlalu luas tuan-tuan, berkenaan dengan akidah dan sebagainya, kehidupan, tentang muamalah, banyak lagi perkara. Tapi sentiasa kita menyempitkan perbincangan agama hanya pada hukum hakam. Dan maksud ataupun faham kepada syariah Islamiyah di Malaysia khususnya adalah tertutup hanya kepada tentang fi ibadah dan juga hukum halal haram harus halal haram harus, sunat dan makruh sahaja. Ini satu kesalahan yang besar. Bila sebut syariat Islam, dia telah merangkumi semuanya. Mengaji tentang akidah pun itulah syariat Islam. Tidaklah bila sebut syariat Islam tu hanya hukum hakam saja. Ini kita kena jelas. Jadi kita naklah mengajak untuk kerana hari ini dengan teknologi yang semakin meluas, boleh menambah, kita kata boleh menambah pengetahuan daripada sumber-sumber seperti YouTube dan sebagainya, tidak salah. Tapi hanya menjadikan itu sebagai sumber, itu salah. Tapi untuk sebagai suplemen, tambahan-tambahan itu perlu. Kerana banyak syarahan-syarahan daripada tokoh luar negara. Hari ini tuan-tuan di belah Amerika saja, munculnya syekh, munculnya ulama-ulama sebenarnya. Dalam TV Al-Hijrah ada seorang namanya Imam Suhaib, yang asalnya seorang DJ kelab malam. Suhaib tu asalnya DJ kelab malam.